Hey guys, ini hari saya ingin berfungsi cara ganti auto filter dan gasket gearbox auto lah. Oke, first korang kena blok dulu tire belakang korang, kiri dan kanan. Guna kayu kah ataupun apa-apa kah pun boleh juga. Oke guys, lepas itu korang break loose 4 biji nut yang pegang tire depan sebelah kiri ini. Oke guys, tire dekat sebelah kiri ini sebenarnya korang dapat ya buka pun boleh juga. Tapi untuk kerja ini saya buka saja untuk memudahkan saya record video lah. Selepas itu korang boleh jack kereta korang bagi tire kiri itu terangkat. So, untuk tambahan perlindungan, keselamatan, korang boleh simpan jack stand di dekat sini. Selepas itu korang slowly turunkan jack korang. Lepas itu korang boleh keluarkan sepenuhnya 4 biji nut yang pegang tayar itu. Untuk tambahan perlindungan, korang boleh simpan tayar itu dekat bawah sini lah. Oke guys, kemudian korang pergi dekat bawah nih, dekat bawah sebelah kiri. So, korang akan jumpa bolt drain plug size 14 mm itu. So, korang longgarkan dan keluarkan. So, korang biarkan dulu minyak dalam oil pan gearbox tuh keluar habis lah dari oil pan. So, korang pastikan juga korang simpan penada minyak dekat bawah oil pan nih. Selepas itu, korang boleh pasang balik bolt drain plug 14 mm tuh. Oke guys, kalau korang ketatkan bolt nih, korang ketatkan agak-agak aja. Oke guys, lepas itu barulah korang longgarkan ke semua bolt 10 mm yang ada dekat sekeliling oil pan gearbox nih. So, korang guna ratchet, extension bar, dan soket 10 mm lah untuk longgarkan ke semua bolt tuh. Oke guys, dia ada 11 biji bolt 10 mm. So, kalau korang tidak tool macam ni, korang boleh guna spana coupling. Oke guys, sambil-sambil korang longgarkan bolt tadi itu, saya akan memberikan pencerahan sedikit tentang auto filter ni. Oke guys, auto filter ni perlulah ditukar setiap 40.000 km. So, bergantung apa jenis kereta juga. So, kalau manual book Pro 2 MyV 1.3, seluruhnya direkomend 40.000 km mesti tukar lah auto filter ni. So, apabila sudah sampai 40.000 km, korang disarankan untuk menukarlah auto filter nih. Untuk mengelakkan auto filter korang tuh tersumbat lah. Sebab kalau dia tersumbat, dia boleh menyebabkan gearbox korang tuh rusak. Oke guys, lepas itu orang boleh keluarkan sepenuhnya ke semua bolt 10 mm yang ada dekat oil pan nih. Tipsnya di sini kalau untuk mengelakkan oil pan ini jatuh terus ke bawah, orang boleh simpan 1 biji bolt tuh dekat oil pan. Sebab kadang-kadang orang simpan gam gasket, so oil pan-nya akan melekatlah dekat gearbox. So, orang perlu ketuk. Korang ketuk dengan tukul plastik lah. Selepas itu, korang boleh goyang-goyangkan oil pan nih. Dan korang berhati-hati turunkan ke bawah. Auto filter ini pun korang keluarkan. Minyak lebihan dalam oil pan nih korang boleh simpan dalam bekas. Elakkan membuang merata-rata. Selepas itu, korang tanggalkan gasket yang lama nih dari oil pan. Orang boleh guna benda nih untuk bersihkan sekeliling oil pan dulu lah. Spon pencuci piring nih. So, orang bersihkan sekeliling oil pan tuh. Elakkan menggunakan pembersih jenis besi untuk membersihkan gasket-gasket lama yang ada dekat oil pan nih. So, nasihatnya untuk mengelakkan calar dekat oil pan nih, korang boleh guna pembersih jenis macam ni lah. Spons mencuci piring nih. Oke guys, dalam oil pan ini ada satu magnet. So, korang tanggalkan. So, korang nampakkan minyak ini agak kotor. Sebab itulah penting tukar auto filter. Lepas itu korang masukkan sabun dalam oil pan nih. Korang simpan juga magnet dalam tuh, rendam sekali dengan air. Lepas itu korang cuci lah bersih dalam oil pan nih. Korang cuci juga magnet dia nih sampai bersih. Selepas itu korang boleh lap oil pan tuh dengan kain. Pastikan tidak air dan juga tidak habuk. Selepas itu korang masukkan magnet di balik dekat tempat dia tuh macam nih. Oke guys, kalau korang beli spare part, pastikan dia original. Pastikan dia sesuai dengan kereta korang. Jangan beli benda yang salah. Pastikan juga auto filter ni oke lah. Lepas itu korang boleh guna gam gasket. Pastikan korang beli gam gasket yang sesuai. So, gam ni sesuai digunakan lah dekat gearbox dan juga oil pan. So, selepas itu korang boleh sapu gam gasket tu dekat oil pan ni. So, korang sapu sedikit saja. Sapu sekeliling oil pan tu. Elakkan menggunakan terlalu banyak. Selepas itu korang ambil gasket yang baru ni. So, korang simpan dekat oil pan tu. Selepas itu korang tekanlah sekeliling gasket baru nih bagi dia melekat dengan gam gasket tadi itu. Selepas itu di bagian atas pun korang boleh simpan gam gasket.
Sama juga orang sapu sedikit saja sekeliling oil pan tuh. Oke guys, tujuan kita simpan gam gasket bagian atas nih, tujuan dia supaya dia mudah melekat lah dekat bawah gebok tuh. So, selain daripada itu juga orang boleh memastikan tiada berlaku leaking lah dekat oil pan nih kalau orang simpan gam gasket. Oke guys, sebelum orang simpan oil pan tuh balik dekat bawah gebok nih, orang kena pasang auto filter dulu. Oke, tipsnya di sini sebelum orang pasang auto filter nih, orang tuang minyak lah sedikit dekat auto filter nih. Orang cek sama ada minyak tuh dapat limpas atau tidak dekat auto filter nih. Selepas itu, orang pastikan tangkuk nih, dia sangkut dekat tempat dia itu. Yang sebelah sini pun pastikan dia sudah masuk tempat dia. So, kalau kedua-duanya sudah masuk, oke. Selepas itu dengan berhati-hati, korang pasang oil pan nih dekat bawah gebok sana tuh. So, korang boleh simpan satu biji bolt dulu sebagai penahan. Kemudian selepas itu barulah korang pasang 10 baki biji bolt 10 mm tu lah dekat sekeliling oil pan nih. So, korang pasang guna tangan aja dulu, selepas ini baru korang ketatkan. Selepas itu barulah korang ketatkan ke semua bolt 10 mm nih. So, kalau korang ketatkan nih, ketatkan secara selang-seli. Korang ketatkan agak-agak aja untuk mengelakkan thread dalam gebok tuh loose lah. Selain daripada itu juga, kalau dia terlampau ketat pun bolt nih boleh patah. So, korang ketatkan agak-agak aja. So, pastikan korang ketatkan sama rata setiap sekeliling oil pan tuh. Oke guys, lepas itu korang boleh double check ke semua bolt 10 mm tuh. So, tipsnya di sini korang boleh tanda bolt tadi itu dengan pen marker. Untuk memastikan lah korang sudah ketatkan bolt tuh. So, korang ketatkan dan tandalah dengan pen marker tuh. Oke guys, lepas itu korang boleh pasang balik tiar sebelah kiri korang nih. Dan korang pasang balik 4 biji nut yang pegang tayar tuh. Selepas itu korang kena jack kereta korang nih untuk keluarkan jack stand yang korang letak dekat bawah tadi itu. So, korang keluarkan jack stand tuh. Kemudian turunkan jack, pastikan kereta orang nih berada di permukaan yang rata sebelum korang isi minyak gearbox lah. So, selepas itu korang pergi dekat engine B, keluarkan dipstick gearbox nih. So, korang boleh guna panel macam ni, korang simpan dekat lubang dipstick gearbox tadi itu. So, selepas itu korang boleh top up lah minyak gearbox korang tuh dekat sini, dekat funnel nih. So, pastikan korang menggunakan minyak gearbox yang direkomendkan. Di sini saya menggunakan sekurang-kurangnya 4 hingga 5 liter lah. Selepas itu korang masukkan dipstick gearbox tuh dan korang boleh keluarkan dipstick tuh dan ceklah labelnya tuh. Pastikan paras label tuh berada dekat cool lah waktu engine sejuk. Selepas itu korang boleh masukkan balik dipstick gearbox tuh. Kemudian selepas itu korang boleh start kereta korang nih dan biarkan seketika bagi minyak gearbox tuh circulate dulu. So, selepas itu guys, korang boleh tes lah dekat konsol gear korang nih. Korang tes satu persatu gear tuh. So, korang pastikan pertukaran gear tuh tidak ada yang sangkut. Pastikan pertukaran gear tuh lancar. So, korang boleh ulangi step nih lebih kurang dalam 1 menit begitu. Korang ulangi step nih 2-3 kali ataupun 3-4 kali begitu pun oke juga. Bagi minyak dalam gearbox tuh betul-betul circulate dan lancar lah. Oke guys, kemudian selepas itu korang tunggu meter temperature korang nih berada di tahap operating temperature. Selepas itu korang pergi dekat gearbox nih, korang keluarkan dipstick gearbox tuh. Dan korang cek label paras minyak gearbox tuh. Korang pastikan label dia berada di label H lah, waktu engine panas. Selepas itu korang masukkan balik dipstick gearbox nih. Dan yang terakhir, korang pergi dekat bawah oil pan tuh, korang cek dekat oil pan tuh, pastikan dekat celah-celah oil pan tuh tidak yang leaking lah. So, korang pastikan juga bolt drain plug dia itu tidak leaking minyak. So, kalau tidak leaking minyak, settle lah. Oke guys, itu aja video untuk kali ini. Sekiranya video ini bermanfaat, korang jangan lupa support saya di EJS Project Repair, like, komen, dan subscribe.